Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Saya hormati dan dikasihi pengurusi surau, sahibul fadilah Tuan Imam, dan seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana beri keizinan dan kesempatan pada kita pada malam ini untuk sama-sama dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamu dia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan kita untuk menjadi tetamu Allah di dunia sampai di padang mahsyar. Karena apa yang selalu diingatkan oleh para ulama, apa diingatkan oleh para tuan-tuan guru, dan mana-mana tempat saya berceramah, dan kalau sekiranya di atas dunia ni kita tidak mampu untuk menjadi tetamu Allah, usahlah kamu mengharapkan untuk Allah Ta'ala nak pilih kamu sebagai tetamunya di padang mahsyar. Kalau di atas dunia pun kita tak ada masa dengan Allah, janganlah kita impikan untuk Allah Ta'ala nak ruangkan masa Allah Ta'ala dengan kita di padang mahsyar, yang pada ketika itu kita terpaksa berdepan dengan para nabi, kita terpaksa bersaing dengan rasul, para ulama, syuhada dan salihin, yang mana amalan mereka dengan kita ibarat langit dengan bumi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita sebagai tetamunya dengan selalu kita berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah yang dalam hati sekalian. Jadi untuk mengisi kuliah kita pada malam ini, yang sepatutnya bukan jadual saya malam ni, dan Ustaz Lain malam ni ya? Memang kosong ke macam mana? Patut dia Ustaz Lain lah. Jadi saya malam ni pemain simpanan saja. Jadi kadang-kadang pemain simpanan ni yang paling banyak skor gol. Baik. Jadi suka saya berkongsi dengan tuan-tuan sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Mic ni ada span dia tak? Tak cabut satu boleh tak jumpa je. Mana je. Minggu lepas cabut. Aku dah pom dah bunyi. Hadis yang diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Himma fi Tabuk, kata Auf bin Malik, dan ketika mana berlakunya perang Tabuk, kan, Nabi SAW fi khemah min Bani Adam. Nabi SAW duduk dalam khemah yang diperbuat daripada kulit. Auf masuk, terus Nabi SAW bersabda kepada Auf, ya Auf, uqdan sittan baina yadaihi qabla as-sa'ah. Wahai Auf, kata Nabi SAW, kamu akan dapati 6 kejadian akan berlaku qabla as-sa'ah, sebelum berlakunya kiamat. Dan
Baik. Ketika mana Nabi SAW berada bersama dengan sahabat perang Tabuk, kita tahu jarak di antara Madinah dengan Tabuk 897 km. Madinah dengan Tabuk ni, kalau kita pergi umrah, kita pergi ke Jabal Uhud, kat roundabout tu dia tulis Tabuk 897 km. Sekarang dah ada jalan. Zaman Nabi tak ada jalan. Dan perang Tabuk ini berlaku dalam keadaan masa tu zaman inflasi, kan? Zaman kegawatan ekonomi, umat Islam memerlukan duit. Yang Abu Bakar As-Siddiq keluarkan semua harta dia nak membiayai perang Tabuk. Umar Al-Khattab bagi separuh daripada harta dia. Kemudian Nabi SAW berada di Tabuk bersama dengan sahabat. Allahu Akbar. Tabuk 897 km. Kita kalau naik highway daripada Changlun sampai ke Skudai, Johor, berapa kilometer? Ada orang kerja plus ni tak? Berapa kilometer? Tuan-tuan tak biasa pergi Changlun sampai ke Skudai? Takkan duduk Sungai Sering ni. Sesekali pilih berjalan. Nah, sampai tak 897? Tak sampai. Tak sampai 850 lebih je. Tabuk tu nak ceritakan daripada Skudai sampai ke mana? Sampai Haknyai. Tuan-tuan biasa pergi Haknyai? Pun tak biasa juga. Tak pun nak pergi Haknyai boleh maklum, pergilah maklum. Tapi yang banyak pergi Haknyai ni jadi kelenyai. Ya. Jadi tu jarak di antara Skudai sampai ke Haknyai, tu jauh dia tu. Berlaku masa tu zaman peperangan. Dan sahabat-sahabat pergi sebab sahabat-sahabat ni kalau nak pergi perang nama dia seronok. Dan dia pergi perang tu dia impikan dia tak mau balik dah. Nak terus bertemu dengan Allah. Makna dia pergi perang ni dia terus nak impikan syahid. Sahabat-sahabat bila sebut saja perang, tanya pakar-pakar, tanya Nabi, bila lagi ada perang? Bila ada perang? Seronok nak pergi perang ni macam mana dia seronok nak pergi menikah. Tuan-tuan ada pengalaman nikah, masa nak pergi menikah tu seronok tak? Seronok. Nikah pula, menikah nombor 2 pula tu. Dan isteri pertama tolong pinang pula. Macam ada pengalaman dia ustaz ni. Baik, seronok pergi perang ni. Jadi Auf bin Malik radhiyallahu anhu ceritakan ketika mana kami berada di satu khemah yang Nabi duduk dalam khemah tu pula diperbuat daripada kulit. Khemah min Adam, daripada kulit. Masuk dalam khemah tu Nabi SAW terus bersabda kepada Auf bin Malik ni, ya Auf dan Sittan, wahai Auf, kamu akan dapati 6 kejadian ini akan berlaku terlebih dahulu, qabla sa'ah, sebelum berlakunya kiamat. Kiamat ni tidak akan berlaku melainkan 6 perkara ni, 6 kejadian ni kamu akan tengok dulu akan berlaku. Summa qala Nabi SAW mauti. Summa qala Nabi SAW Fathul Baitul Maqdis. Summa qala Nabi SAW mautan ka'ishu kal ghanam. Summa qala Nabi SAW al-malu ar-rajulun mi'atud dinar fa bizalli sakhitan. Summa qala Nabi SAW fitnah la yabqal baitul arabi illa dakhaltu. Summa qala Nabi SAW udan baina yadayhi bani asfar dan au kama qala Nabi SAW. Baik, yang pertama Nabi kata kiamat tidak akan berlaku melainkan mauti. Mauti artinya berlaku kewafatanku terlebih dahulu. Mauti, mim waw ta ya, ya dhamir. Dan ya dhamir, dhamir tu dhamir mutakallim, takdiru huwa. Wa huwa mudhafun ilaih. Tak, makna dia ya dhamir tu makna ganti nama. Ganti nama, takdiru huwa, seorang
lelaki. Kita belajar bahasa Arab kan, dhamir mutakallim, takdirhu huwa nama dia. Itu kaedah Arab lah. Dan kaedah Arab, tuan-tuan tak tahu tak apa, angguk macam tahu ya. Kan, kurang-kurang saya seronok lah tengok, faham juga Sungai Sering ni kan senyap yang berbondoi lah ustaz ni cerita. Kan dah sekurang-kurang dia tahulah. Maknanya Nabi sebut akan berlaku kewafatan. Kalau maut makna dia mati. Mauti maknanya akan berlaku kewafatanku terlebih dahulu. Tuan-tuan sekarang Nabi SAW telah wafat. Cuma jasad Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, kepimpinan Nabi tak pernah wafat. Selagi mana kita pegang kepada ajaran Nabi, sunnah Nabi SAW, selagi itulah Nabi masih lagi hidup. Tapi kalau tinggal sunnah Nabi, cerca sunnah Nabi, petikaikan amalan Nabi, petikaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka bermakna wafatlah Nabi. Dan makna dia itu yang pertama, akan berlaku kewafatanku terlebih dahulu. Nabi dah wafat 1400 tahun yang silam. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, kiamat tidak akan berlaku melainkan akan berlaku fathul Baitul Maqdis, akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Bila? Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Baitul Maqdis pada asalnya milik umat Islam. Yang hari ni kalau kita tengok berlaku di Palestin tu, milik umat Islam Baitul Maqdis tu. Dan kemudian dijajah ataupun dirampas oleh orang Kristian. Maka As-Sultan Salihuddin Al-Ayyubi bebaskan kota Baitul Maqdis dan melawan dengan tentera yang memerintah ataupun yang merampas Baitul Maqdis pada ketika itu. Nama dia Richard the Lionheart. Sultan Salihuddin Al-Ayyubi bebaskan kota Baitul Maqdis ni kan, dengan tewasnya Richard the Lionheart. Kemudian umat Islam perintah, kemudian jatuh semula sekarang sampailah hari ini di tangan Yahudi. Bila akan berlaku pembebasan ni? Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Mudah-mudahan, mungkinlah ada orang di depan saya ni salah seorang yang akan membebaskan bumi Palestin. Ada harapan ke? Nampak macam tak ada harapan ya? Kok anak cucu kita ke yang akan membebaskan kota Baitul Maqdis? Wallahualam tak tahu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi anak cucu kita jadi Rambo kan, dia tembak macam mana pun tak lut, tembak macam mana pun tak jadi apa. Dia kata bila dia tembak orang habis semua. Allah Ta'ala nak bagi akan muka ni. Sebab apa Nabi SAW sebut dalam hadis dia, Nabi sebut dalam hadisnya, cerita tentang bagaimana Baitul Maqdis ni nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan semua umat Islam ni nanti akan kejar orang Kristian ni. Dan sehingga kan dikata di mana tempat persembunyian orang Kristian ni, semua tempat tersebut akan bercakap illa syajaratul gharqad, kecuali pokok gharqad saja tak bercakap. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, bulan 12 ni pergi ke Palestin, ikut sahabat saya tu, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, selalu buat pergi Palestin. Saya baru masuk tersenarai nama lah. Nanti Syekh kalau anak rasa ada peluang ada pergi kita. Tak apa, minta masuk nama dulu. Dan kalau kita pergi Palestin daripada Jordan tu, kita nak pergi ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, dan pemandu pelancong akan bagi tahu kita, enta syuf yasar wa yamin, enta tengok di kiri dan kanan. Apa yang kamu nampak? Kami nampak pokok. Kamu tahu tak apa dia pokok tu? Tak tahu. Itulah pokok gharqad. Pokok gharqad, ghain ra qaf dal, gharqad, ghain ra qaf dal, gharqad, pokok gharqad. Nabi sebut dah akhir zaman nanti di mana umat Islam ni akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Umat Islam akan kejar orang Yahudi ni. Hatta di mana tempat bersembunyi Yahudi ni, di situ tempat tu akan bercakap. Kalau Yahudi bersembunyi belakang dinding akan bercakap al-yahud warai. Kalau Yahudi bersembunyi belakang pintu akan bercakap al-yahud
warai. Kalau Yahudi bersembunyi di dalam tanah, bawah tanah, tanah akan bercakap al-yahud tahti. Kalau Yahudi bersembunyi dalam kereta Audi pun bercakap. Sekarang kereta Audi boleh jalan sendiri, tanpa pemandu, jalan sendiri. Tonton ada kereta Audi, nampak macam, semua nampak macam Myvi. Illa Nabi kata kecuali pokok gharqad saja tak bercakap. Orang Yahudi tanam dah pokok gharqad ni, bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 10, bukan 3,000, berpuluh ribu tanam pokok gharqad. Dan sebab apa? Orang Yahudi ni dia tahu, dia baca hadis Nabi. Dia tahu dah apa yang disebut dalam kitab Taurat, apa yang disebut dalam kitab, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dia kaji, dia tahu semua. Dan dia tahu dia bakal akan tewas. Dan Allah Akbar. Sebab tu dah ditanam siap-siap dah pokok gharqad. Kita baru malam ni dengar pokok gharqad. Itu pun nak sebut pun tak apa nak boleh. Tak percaya lepas ni tanyalah, Ustaz macam mana je pokok gharqad tadi? Tak ingat lah Ustaz. Kita baru malam ni dengar. Yahudi dah lama dengar hadis dah. Dan dia kaji ni lebih hebat daripada kita. Tuan-tuan ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, bagaimana Yahudi ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, kalau betul lah agama kamu benar, ya Muhammad, kamu tolong jawab 5 soalan yang kami ajukan kepada kamu ni. Kami nak menyampah, nak fed up, nak meluat dan nak benci dah tengok kamu ni tak habis-habis. Balik-balik ceramah. Tak ada kerja lain. Lepas ceramah lalu tabung. Tak habis-habis. Duit dia. Dan kami dah nak fed up dah. Kalau betul lah agama kamu benar ya Muhammad, okey, kamu jawab 5 soalan ni. Kalau 5 soalan ni kamu berjaya jawab, kami beriman Muhammad." Dan ditanya, okey, apa soalan dia? Yang pertama, ya Muhammad, ikhbirna, tolong bagi tahu kami alamatun nabi. Kalau betul kamu nabi sebagaimana dalam kitab Taurat kami pun disebut adanya nabi, dan cuba beritahu kami tanda kamu nabi ni apa dia? Sabda Nabi SAW, yanalul ain wala yanamul qalbi. Tanda aku ni nabi, kata Nabi SAW, yanamul ain, mata aku ni pejam, la yanamul qalbi, hati aku ni hidup. Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad. Nabi ni kalau tidur, mata dia pejam, hati dia hidup. Kita kalau mata pejam dengan hati-hati pejam, kan? Tambahlah pejam dengan ceramah, kan? Memang pejam lah. Yang kedua Ustaz kata apa tadi? Tak ingat aku dah kata. Sebab apa? Mata kita pejam dengan hati-hati pun pejam. Mana dia bukan Nabi lah tu. Kan? Ya Muhammad, kaifa ta'nisu? Soalan pertama kamu berjaya jawab. Soalan kedua, kaifa ta'nisu mar'ah? Bagaimanakah nak menentukan seorang wanita itu mengandung anak dalam kandungan itu rijal walan nisa, lelaki atau perempuan? Dan Nabi SAW bersabda, yaqabalul ma'u, apabila bertemu dua air. Dan makna dia, air itu masuk dia, apabila bertemu dua air itu masuk dia daripada mani lelaki dan mani perempuan. Bertemu dua air itu, maka dalam hubungan suami isteri tersebut, siapa yang lebih kuat mendominasi hubungan suami isteri itu? Dan lau rajulun, kalau suami yang lebih mendominasi hubungan tersebut, maka anak yang dilahir itu anak lelaki. Lau mar'ah, kalau perempuan yang lebih mendominasi, maka akan lahirlah anak tersebut anak perempuan. Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar, dalam kitab Taurat tersebut begitu. Tonton, ini hadis Nabi. Kan? Cerita tentang bagaimana nak tentukan anak lelaki dan perempuan. Zaman Nabi tak ada scan lagi. Zaman sekarang kalau saya tanya, senang Ustaz, pergi kat KPJ, Ampang Puteri, tahulah lelaki perempuan. Zaman tu tak ada scan lagi.
Jadi Nabi kata nak tentukan anak lelaki atau perempuan, tengok siapa yang mendominasi hubungan suami isteri itu. Kalau lelaki, suami yang lebih mendominasi, akan lahir anak lelaki. Kalau sebaliknya wanita, isteri yang lebih kuat ataupun lebih dulu sampai inzal dia, kemuncak dia, maka akan lahirlah anak tersebut anak perempuan. Sadaqah ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, balik tu tuan-tuan tengok, dalam keluarga kita ni ramai anak lelaki ke ramai anak perempuan? Dalam keluarga tuan-tuan, ramai anak lelaki perempuan? Kalau ramai anak lelaki, bermakna tuan-tuan mengamalkan tongkat Ali. Kalau ramai perempuan, bermakna isteri tuan-tuan mengamalkan Pearl Kacip Fatimah. Tapi yang tu tuan-tuan jangan cari dalam kitab, memang tak ada. Okey Muhammad, soalan yang kedua berjaya kamu jawab. Soalan yang ketiga Muhammad, ya Muhammad, dan ma harrama ala Bani Israel, apakah benda yang diharamkan kepada Bani Israel? Dan makna dia, Bani Israel ni dia merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Bani Israel ni mana dia bermula daripada Nabi Allah Yaqub, daripada millah Ibrahim, daripada ajaran Nabi Ibrahim. Kan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ni ada dua isteri. Isteri yang pertama dia nama Sarah, yang kedua nama dia Hajar. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Ibrahim umur sampai 100 tahun tak dikurniakan zuriat. Dan daripada Sarah tak kurniakan zuriat, akhirnya dalam kitab kita tengok Surah Al-Anbiya, Sarah satu hari Nabi